Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, kita dikurniakan oleh Allah masa dan peluang untuk terus beramal, beribadah kepadanya, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang lalu dan meneruskan kehidupan kita di dunia mencari kebahagiaan hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana yang Bonda tulis dan war-warkan, kita akan berbicara tentang mewah dunia dan mewah akhirat. Sebenarnya yang selalu kita mohon ialah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kenapa Bonda ganti mewah? Mewah dunia, mewah akhirat. Yang bahagia itu ialah mewah, rasa mewah kita. Mewah tu bukan berarti kekayaan saja, bukan berarti harta sahaja, bukan mewah dari segi pandangan mata, tetapi mewah perasaan. Mewah rasa kita bahagia. Mewah kita dengan rasa tenang. Mewah kita sentiasa merasa syukur, sentiasa merasa qanaah, berpuas hati dengan apa yang ada. Dengan erti kata bukanlah kita bukanlah kita ini tidak berusaha untuk mendapatkan lebih. Qanaah itu memberi maksud kita tidak terjengah-jengah untuk mendapat yang lebih hebat lagi, tetapi kita terus berusaha dengan mendapatkan redha Allah. Dan sebagaimana yang selalu disebut bahawa mencari kebahagiaan akhirat, dunia akan ikut. Kalau kita mencari kebahagiaan akhirat, pasti dunia juga kita mendapat kebahagiaannya. Tetapi kalau kita hanya mengejar kebahagiaan dunia, belum tentu kita dapat kebahagiaan akhirat. Jadi sebab itulah Bonda berikan tajuk perbincangan kita pada pagi ini ialah mewah dunia dan mewah akhirat. Sebab ayat yang akan kita baca ini dan telah kita baca sebahagiannya lebih kepada menjelaskan bagaimana kita sebenarnya boleh bermewah-mewah. Bukan bermewah-mewah itu kita bermewah-mewah maksudnya kita membazir dan sebagainya, tapi mewah di akhirat sememangnya itu hak kita yang kita boleh belanjakan, yang kita boleh gunakan sepuas hati kita. Itu dikatakan bermewah-mewah di akhirat. Kalau bermewah-mewah di dunia itu bunyi sangat negatif, kerana bermewah-mewah di dunia ini membawa maksud kita sebenarnya tidak mewah, tetapi mahu kelihatan mewah, ataupun pembaziran berlaku di situ, dan ini dilarang di dalam Islam. Kerana pembaziran itu adalah kanu min akhwanis syaitan, adalah daripada rakan syaitan. Jadi kita nak sambung apa yang kita baca 2 hari yang lalu, iaitu hari Ahad, tentang Ashabul Yamin. Saya ulang sikit di situ saja, tak ulanglah daripada awal. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan ataupun yang mereka mendapatkan rekodnya daripada sebelah kanan, alangkah bahagianya, alangkah seronoknya mereka yang berada di pihak kanan. Mereka ini mendapatkan bersenang lenang dengan pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Allah gambarkan secara live apa yang berlaku di syurga. Wa talhim mandud, pokok-pokok pisang yang tersusun rapi. Susun itu maksudnya indah lah, bukan hanya makanannya indah tetapi pandangannya juga menarik. Kemudian wazillim mamdud, kita lihat ni nanti sebab ayat yang kita baca selepas ini ialah
mereka daripada ashabus shimal. Zillim mamdud, bagi orang yang puak kanan, ialah mereka yang mendapatkan naungan yang tetap terbentang, dinaungi oleh Allah, tetapi boleh melihat sekeliling. Nanti kita lihat bagaimana siksanya pula ashabus shimal. Wa ma'im maskub, dan air yang sentiasa mengalir. Wa fakihatin kathirah, buah-buahan yang banyak. La maqtu'a wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak dilarang untuk memakannya. You sakit darah tinggi ke, kecil manis ke, tidak ada dah di sana. Wa furushim marfu'ah, dan tempat-tempat tidur yang tinggi. Maksudnya kita tidak tidur bawah dan sebagainya. Inna ansha'nahunna insya'a, kemudian para isteri pula dibangkitkan semula dalam keadaan yang baru, yang muda, yang dara. Faja'alnahum abkara, sentiasa gadis. Urban atraba. Urban ini, saya semak lagi sekali, makna urban ini ialah seorang yang sentiasa mencintai. Sentiasa, maksudnya dia sentiasa penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rindu, penuh dengan cinta, dipanggil urban atraba. Tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Maksudnya para isteri nanti tidak pandang ke lain. Dia hanya mencintai suaminya. Dia mencintai sepenuh hatinya kepada suaminya. Of course lah di akhirat nanti itu satu balasan yang indah bagi seorang suami yang bertanggungjawab. Li ashabil yamin, semua yang diceritakan itu adalah untuk mereka yang puak kanan. Thullatun minal awwalin, satu golongan, sebilangan besarnya daripada puak yang terdahulu, iaitu umat sebelum umat Nabi Muhammad. Wa thullatun minal akhirin, dan satu puak lagi daripada umat Muhammad. Saya nak jelaskan balik inilah dia sebab dia turunnya ayat surah Al-Waqi'ah ini. Salah satu ayat ini ialah kerana di awal dulu diceritakan bahawa sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kalau saya nak recall baliklah, kita dah baca dah sebenarnya, bahawa Rasulullah dan para sahabat waktu itu bersusah hati, rasa sedih, takut-takut dia tidak masuk ke syurga kerana sedikit saja daripada golongan yang kemudian. Dan Rasulullah berdoa mudah-mudahan umatnya yang ramai tetap ramai di syurga. Maka turunlah ayat ini bahawa sullatun minal awwalin, segolongannya daripada yang terdahulu dan segolongan daripada yang kemudian. Saya dah terangkan umat terdahulu lebih banyak daripada umat Muhammad. Kalau sebahagian, maknanya kalau dia ada 25 nabi, 24 itu sebahagian, dan yang satu bahagian ini ialah umat Muhammad. Dan memang pun umat Muhammad ramai juga sebab dia sampai ke akhir zaman. Tetapi maksudnya pembahagian itu, separuh pembahagian adalah untuk umat Muhammad. Walau apapun, banyak atau sedikitnya bilangan yang masuk syurga, kita sebagai umat Muhammad perlu berusaha untuk berada di syurga itu. Okey? Kemudian kita sambung hari ini ayat yang baru. Sebab saya baca laju yang tadi sebab kita dah baca pada hari Ahad yang lepas. So sekarang kita masuk wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan puak kiri alangkah seksanya keadaan orang puak kiri itu. Jadi ini lawan kepada apa yang kita baca sebelum ini dan tadi, bahawa ada yang dikatakan puak kanan, rupa-rupanya ada juga puak kiri. Allah dahulukan puak kanan kerana puak kanan itu sesuatu yang menunjukkan kegembiraan, sesuatu yang indah yang dikejar oleh semua. Tetapi Allah juga mesti sebutkan bahawa wujud juga di sana yang dikatakan ashabus shimal, iaitulah puak kiri yang sentiasa menderita, terseksa. Siapakah puak kiri itu? Ini yang kita sebut dalam ayat sebelum ini, ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah. Mereka yang sengsara, mereka yang terhina, mereka yang derita. Kenapa golongan ini menjadi derita? Kenapa golongan ini menjadi terseksa? Kerana mereka tidak beramal baik di dunia, ataupun ini yang kita sebut tadi, bermewah-mewah di dunia,
tetapi tidak ingat untuk mewah di akhirat. Atau langsung tidak mewah di dunia, tidak mewah juga di akhirat. Ini yang kita paling dahsyatlah hidup manusia begitu. Di dunia pun tak mewah, di akhirat pun tidak mewah. Bagaimana nak mewah di dunia? Mereka mungkin berharta tetapi tidak mewah. Kenapa tidak mewah? Kerana tidak puas hati, tidak qanaah, dendam. Hatinya sentiasa memikir perkara-perkara yang tidak baik. Rasa resah, gelisah kerana menggunakan harta orang lain. Contohnya lah kan. Boleh jadi juga tidak mendapatkan harta daripada harta yang baik. Memang tidak akan tenang. Hidup tidak akan tenang. Contoh, kalau orang rasuah, dia risau. Kerang rasuahnya diketahui. Dia risau sebelum dia fikir bahawa perkara itu dosa. Kalau dia memang tidak fikir tentang dosa, dia akan fikir bahawa mungkin dia kena diketahuan, mungkin ditahui oleh pihak berwajib tentang bila-bila masa saja mereka boleh diserbu dan sebagainya. Lalu menjadi satu kerisauan. Apatah lagi kalau mengambil harta orang lain. Contohnya, sebab kita kena patuh faraid. Patuh faraid. Saya ulang sekali lagi. Patuh faraid. Kalau ibu bapa kita meninggal, perlu diingat bahawa harta mesti dibagi mengikut faraid, bukan mengikut sesuka hati. Kadang-kadang ada satu tindakan yang kurang baik. Di mana sewaktu ibu bapa kita tua, mereka pun agak pemikirannya sudah tidak berapa nak. Ni kita pun pandai pujuk-pujuk, lalu harta dibahagi kepada kita lebih daripada orang lain. Memang kita boleh bahagia, boleh kelihatan mewah dengan harta, boleh buat rumah, boleh buat itu, buat ini, beli kereta besar. Tetapi tenangkah hati kita? Tidakkah teringat bahawa harta itu sebenarnya tidak bagus, didapati dengan cara yang tidak benar? Bunda dah ulang sebelum ini sebut tapi ulang sekali lagi supaya kita nak duduk tak mau ashabus shimal ini. Please lah, tolonglah sesiapa yang terasa ada buat perkara ini, harap kita perbaiki selagi kita duduk di dunia. Kita tidak mahu ibu bapa kita di sana menderita kerana kita menjadikan dia membagi harta tidak sama dengan anak-anak yang lain. Walaupun itu berlaku semasa hayatnya. Kerana arahan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku adalah kepada anak-anak. Jadi kalau nak bagi harta, biar anak-anak itu dengar semua. Biar ada reda. Jangan hanya yang menjadi saksi ibu itu sahaja ataupun bapa itu sahaja sehingga berlaku ketidakadilan. Maka perkara ini akan menimbulkan perkara yang tidak baik di kemudian hari untuk anak cucu. Sebab anak cucu akan merasakan kenapa ibu bapa saya tidak dapat. Sedangkan bapa saudara tadi merasakan yang dapat itu. Anak-anaknya mungkin sudah mempunyai pengetahuan. Dia merasakan bahawa ini satu kesilapan. Maka kita boleh perbaiki lagi. Kalau kita masih hidup, kalau alhamdulillah kita masih hidup, kita perbaiki, kita pulangkan harta itu kepada yang lebih berhak. Kita pulangkan harta itu kepada yang lebih berhak. Jangan ragu kita jadi miskin kerana menyerahkan harta kepada yang hak. Allah akan membersihkan harta kita dan membersihkan hati kita, membersihkan diri kita. Kita boleh gelap mata di dunia, tetapi di akhirat kita lebih gelap lagi kalau kita teruskan perkara yang tidak baik. Sesungguhnya kita tidak mahu ashabus shimal ma ashabus shimal. Kita akan baca bagaimana seksanya hidup hidup di pihak kiri ini. Bagaimana seksanya kita berada di golongan yang menerima report kita daripada sebelah kiri. Jadi sebenarnya itu hanya sebahagian yang Bunda sentuh pada hari ini, yang kita katakan kita duduk sebagai ashabus shimal. Termasuklah mereka yang tidak menunaikan lawan opposite apa yang kita bicarakan ashabul yamin, iaitu mereka tidak melakukan perintah Allah, tidak solat, tidak puasa, ada saja yang ditinggalkan, atau solat tapi orang kata celam belum, sekejap ada sekejap tak ada, sekejap buat sekejap, kalau pergi berpergian ke mana-mana nantilah, macam-macam
Terutama kalau kita duduk pasar raya ni, kita tak sedar rupa-rupa kat luar dah gelap. Jadi sekarang ini ada kemudahan telefon kita dengan azannya, dengan apanya. Kalau saya melihat anak cucu saya, dia buat alarm. Saya selalu dengar, kenapalah alarm budak ni berbunyi. Rupanya setiap waktu itu dibukakan alarm supaya mereka sedar untuk solat. Itu satu perkara yang baik. Jangan buka alarm dia lepas tu tinggal, matikan, tak solat juga. Itu tidak baik. Tapi niat baguslah kalau memang alarm setiap waktu itu. Sebab kadang-kadang azan ni tidak baik juga. Kalau kita terbawa telefon kita ke bilik air, azan pula dia dalam bilik air. Kalau alarm tidak ada masalah. Okey. Saya nak pergilah kepada, tak mahu mengelakkan daripada Ashabus Shimal ini sebelum kita tengok seksaannya nanti. Ada banyak perkara. Perkara yang pertama ialah menjauhi semua larangannya. Larangan Allah kita diajar oleh dalam hadis Rasulullah ada beberapa dosa besar. Di antaranya ialah syirik. Nanti kita kata saya tak syirik pun. Memang kita dari segi zahir kasarnya, apabila kita telah beriman kepada Allah, kita tidak syirik. Tetapi kadang-kadang kita diganggu dengan syirik khafi. Iaitu kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah. Itu syirik khafi. Contohlah kan, saya salat ni kerana saya malu orang tengok saya tak salat. Itu syirik khafi. Saya kata kalau tak pergi begini. Jadi kita lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik wa yazbillah min zalik. Okey. Satu lagi dosa kita, dosa besar ialah uququl walidain. Menderhaka kepada ibu bapa. Derhaka itu macam mana? Sebab kadang-kadang yang selalu kita dengar derhaka ni, kalau bapa suruh kahwin ni kita tak nak, maka kita derhaka. Kalau kita itu derhaka, sebenarnya bukan itu saja derhaka, malah itu pun tidak semestinya masuk derhaka. Kita tahu bahawa dalam Islam mengatakan la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak perlu taat kalau perkara itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu bapa kita kata jangan pakai tutup aurat, kita tak wajib ikut sebab itu melawan perintah Allah. Tetapi kalau ibu bapa kita kata temankan mak nak ikut kamu pergi duduk dengan kamu. Jangan mak, isteri saya marah, isteri saya tak sanggup jaga mak. Yes, itu derhaka yang jelas. Kesian orang tua tu. Nak duduk dengan siapalah di rumahnya dan sebagainya. Dan kita tidak perhatikan, maka itu derhaka namanya. Ada banyak lagi derhaka yang kadang-kadang termasuklah tentang harta yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah ibu bapa pun tidak benarkan kita ambil juga, itu memang derhaka lah. Ibu bapa dah tentukan ini hak milik sekian, tapi kita nak juga, so itu derhaka namanya. So kita jangan, ada banyak perkara, dan kita tahu tak, dosa menderhaka ibu bapa ni bukan kecil, dosa besar. Dosa besar. Termasuk dalam hadis Rasulullah yang menggabungkan dosa-dosa besar. Jadi itu sebahagian ajalah bunda sebutkan. Jadi kita boleh semak tu nanti, mungkin selepas 2-3 surah saya buat tadabbur Al-Quran ini, bunda nak cuba-cuba pula tadabbur hadis. Kita cari hadis-hadis yang mungkin memberikan kita inspirasi untuk berbuat baik di dunia dan meninggalkan perkara yang buruk. Di antaranya itulah. Kemudian kita lihat pula itu sebahagian yang mereka yang melakukan sayyi'ah di dunia. Suka mengumpat, suka mencaci, mencerca. Kadang-kadang kita ni hanya melihat orang yang membuat maksiat di dunia ini, mereka yang berzina sahaja. Memang zina itu dosa besar, termasuk dalam dosa besar juga. Itu zina. Itu dosa besar. Tetapi termasuk juga dosa besar ialah mengata, mencerca, mengumpat, menghina. Itu juga dosa yang boleh menyebabkan kita menjadi ashabus shimal. Kita bayangkan satu kertas putih yang ada titik hitam. Sekali kita
Mengumpat, tertitiklah hitam. 2 kali tertitik lagi. Tertitik lama-lama penuh menjadi hitam. Agak susah ni. Mengumpat ini susah kerana kita kena minta maaf dengan sesama manusia. Dan memohon maaf kepada sesama manusia berat, tidak semudah yang kita sebut. Kan? Jadi kalau tahu benda itu berat dan susah untuk menghilangkan titik hitam itu, kita berhenti. Saya sebut kita berhenti sebab mungkin sebelum ini ada. Kita berhenti. Kita stop. Kita tidak lakukan lagi. Baik umpatan itu secara verbal bercakap atau secara menulis atau secara apa sahaja, sebab kadang-kadang dalam WhatsApp pun hebat juga gosipnya. Di dalam media sosial kan, chatting lah, Twitter lah, WeChat lah, macam-macam tu boleh menyebabkan kita umpatan-umpatan yang dahsyat, yang boleh menarik kita menjadi ashabus shimal. Bila kata ashabus shimal, report kita diberi di tangan kiri, report, ya. Malaikat yang menulis kanan dan kiri kita ini tidak rehat, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak makan, tidak ada dia alpa walau sesaat pun. Dan dia catat semua sekali. Dia adalah hamba yang paling taat kepada Allah. Dan kita perlu ingat ni, meskipun Allah itu Maha mengetahui, tak perlu ada malaikat catat pun, Allah tahu. Apatah lagi bercatat lagi. Cuba kita imaginekan, cuba kita khayalkan dosa-dosa kita. Muhasabah lah tu maksud saya, khayalkan tu maksudnya muhasabah. Dosa-dosa kita. Tidak penuhkah rekod kita dengan perkara-perkara dosa? Ini bonda cakap diri bonda sendiri. Bukan saya kata saya baik. Marilah kita sama-sama memuhasabah diri kita. Kalau kita rasa memang yes, memang ada. Ya Allah, ya ini kita doa pada Allah. Ya Allah, rahmatilah hamba-Mu ini. Aku bermohon kemaafan dengan apa yang telah aku lakukan, ya Allah. Ya Allah, tutuplah saya daripada melakukan perkara-perkara dosa. Jauhkanlah saya daripada perkara dosa. Jadi, kalau bangun pagi, sebab itu selalu bonda ulang. Bangun pagi istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan berdoalah. Semoga hari kita yang akan sampai kepada tidur nanti tidak melakukan dosa. Sama ada sengaja atau tidak sengaja. Rahmat Allah maha besar kepada kita. Kita pohonlah ya Allah. Rahmatilah supaya saya tidak melakukan dosa-dosa itu. Kerana sukar untuk menghilangkannya. Ya. Jadi kita minta ampun ni tak berhenti. Minta maaf ni tidak berhenti. Minta ampun kepada Allah ini, minta taubat itu tidak berhenti. Sebagaimana kita juga tidak berhenti meminta rahmatnya. Dan selain daripada kita berdoa dan meminta, of course lah kita sentiasa berjaga-jaga. Kita nak keluar rumah, kita niat mudah-mudahan tidak ada perkara buruk berlaku. Janganlah saya jumpa orang yang mengajak saya mengumpat. Janganlah saya jumpa orang sehingga saya mengeluar kata-kata keji. Bunda rasalah diri bunda ni memang agak kuat sikit marah lah. Orang kata kadang-kadang kita ni semula jadi mulut pak pelaju saja. Nak ajar tu memang susah. Bunda ni daripada muda rasanya banyak berubah lah bila dah tua ni. Kita tua ni penat sikit. Nak marah pun rasa penat. Itu baiknya kalau kita tua, Allah kurangkan sikit kita punya daya marah kita tu. Tapi itu pun kita perlu berhati-hati. Kerana umur kita makin pendek. Yalah, memang walaupun orang muda mati juga, tetapi kalau tua macam saya ni, of course lah. Of course, mati itu makin hampir. Mati itu makin hampir. Umur sepatutnya 60 saja. Bila lebih itu memang lagi dekat apa yang dikatakan kematian. Okey. Dan kita dah baca tadi, saya dah terangkan sikit siapa dia ashabus shimal, iaitu mereka yang melakukan apa saja keburukan di dunia. Kemudian kita lihat pada ayat 42. Fi samumim wa hamim. Tahu apa dia seksanya di akhirat nanti. Dia kata mereka diseksa dalam
angin yang membakar. Kalau dalam tafsir, kalau kita baca, dia kata firih al-harrah an-nar, iaitu angin yang panas merupakan api. Api panas. Susah tu kita nak bayang. Tapi saya nak bayangkan, kalau ada api, ditiup angin, kita dekat sikit kat situ, kita rasa panas dia bagaimana? Bahang. Jadi bahang itu, bahang dunia. Bahang di akhirat ini jauh lebih panas daripada bahang di neraka. Lebih bahang di akhirat. Dia lebih panas beribu-ribu kali ganda. Jadi susahlah kita nak terangkan. Tapi kalau nak cuba-cuba tahu, kalau api sedang menjulang dan angin datang, pergilah berdiri agak-agak 1 meter daripada api itu, rasa bagaimana. Dan bayangkan bahawa neraka itu berganda-ganda panasnya. Kalau kita masih belum takutlah, kita boleh cuba. Cuma kadang-kadang bukan kita tak takut, tapi kita alpa. Kealpaan inilah yang perlu kita jaga, pelihara, sama-sama, sentiasa berdoa, sentiasa letak dalam pemikiran kita. Sebab itulah kenapa kita diminta untuk bertasbih, bertahmid, zikir. Kenapa? Supaya dengan sendirinya kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah, kita akan jauhi apa yang dilarang olehnya. Sebab itu kalau tulis pun, kalau dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, banyaklah sebut Alhamdulillah, banyakkan sebut Subhanallah, banyakkan sebut Allahu Akbar. Kita tulis, kita baca. Orang lain baca, dapat pahala. Dan dengan sendirinya kita ingat Allah. Dengan sendirinya kita ingat Allah. Janganlah kita hanya bercakap cerita-cerita biasa sahaja. Letaklah sesuatu yang boleh menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadikan kita dengan sendirinya membacanya. Dan orang yang menerimanya, orang yang menghadapnya juga akan membaca. Mudah-mudahan mereka juga akan ingat kepada Allah. Dan kita akan sama-sama masuk ke syurga. Okay? Kita tak mahu samumim wa hamim. Sebab dia kata mereka diseksa dalam angin yang membakar. Dan hamim ialah air yang menggelegak. Ini sebab kita sekarang tak masak air, jadi kita tak nampak, kan? Kita pergi picit, keluar air panas. Betul tak? Cuba kita dulu tengok orang bakar, rebus air panas. Sebab orang dulu kalau nak minum, dia rebus pakai kayu, guduk-guduk api, gelegak panas. Itu panas gelegak air di dunia. Kalau masuk situ memang lecur lah badan. Tengok gelegak orang buat dodol. Makan kau yang sedap lagi. Tapi ketika dia menggelegak tu, santannya tu nak jadi minyak. Begitulah yang dikatakan air yang menggelegak. Atau paling tidaklah kalau kita tak masak air pun, kita kadang-kadang masak sayur dan sebagainya. Sebelum masukkan daun, kita nampak air menggelegak. Cuba masukkan jari dalam tu. Berani atau tidak? Ada berani? Selalu anak muda tanya, ada berani? Itu pun kita tak berani. Apatah lagi di akhirat yang berganda-ganda panasnya. Begitulah Allah sebenarnya menceritakan kepada kita supaya kita jangan jebakkan diri kita kepada perkara yang tidak baik. Sebenarnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan sesuatu perkara itu sia-sia. Menjadikan sesuatu perkara itu hanya saja-saja, tetapi ada faedah, ada manfaat yang perlu kita, yang kita sendiri sebagai manusia terimanya. Sebab itu sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Allah larang kita menderhaka kepada ibu bapa? Cuba fikir. Tak perlu kita fikir seksa akhirat pun. Sesuatu yang tidak gairu makul, kata Arab. Tidak logik. Seorang yang bersusah payah mengandungkan kita 9 bulan lebih, dengan penderitaan semasa mengandung, seorang yang melahirkan kita bersabung nyawa, dah lahir bersengkang mata menjaga. Kenakalan kita, lihatlah kenakalan anak kecil pada hari ini. Di mana ibu-ibu?
Belum lagi dia cerita tentang pendidikan, mendidik kita mengaji, mendidik kita itu, mendidik kita ini. Bapa kita mencari nafkah untuk ibu kita yang sedang hamil, yang sibuk nak makan itu, nak makan ini, yang sibuk nak itu, nak ini. Kenapa? Kewujudan kita kerana ada ibu bapa kita. Bila Allah kata ini balasannya, kenapa Allah balas neraka kalau kita menderhaka kepada ibu bapa? Kerana itu kebaikan kita, supaya kita menjadi manusia yang memang hebat di dunia. Sebab itu saya sebut tentang mewah dunia, mewah akhirat. Sebab sebenarnya Allah jadikan neraka itu tidak sia-sia untuk membentuk seorang manusia yang hebat. Hebat semasa di dunia lagi. Hebat, baik tingkah lakunya. Menyenangkan semua orang. Menyenangkan orang sekitarnya. Membahagiakan dirinya, menenangkan dirinya, menikmati yang dikatakan keindahan hidup di dunia. Dan insya Allah sudah tentu Allah akan berikan ganjaran akhirat yang Allah sebut dalam surah ini pun dalam surah-surah yang lain. Jadi balasan itu juga kerana kita sendiri yang mencari sengsara. Sebenarnya tak ada orang yang menderhaka kepada ibu bapanya senang dia rasa di dunia. Melainkan orang yang tidak betul akalnya lah. Kemana perginya perasaan kasih sayang? Perasaan kasih sayang itulah yang buat kita bahagia. Perasaan cinta itulah yang buat kita bahagia. Contohlah, kalau anda ada seorang isteri, kemudian isteri anda tidak cintakan anda, rasa macam mana? Dia buat tak kisah saja. You sakit ke, you apa ke, lantaklah situ. Tidak ada bahagia, betul tak? Macam tu juga kalau kita buat orang begitu. Kalau anda buat isteri anda begitu, kalau bapa-bapa sekalian, sahabat-sahabat lelaki, suami, buat begitu kepada isteri, begitu juga isteri rasa. Dia tidak bahagia. Kerana kita tidak memberikan kebahagiaan pada dia. Tegur pun acuh tak acuh. Balik diam saja, tak bercakap-cakap. Penat lah kononnya. Balik kerja ni penat. Dia saja mau dilayan. Disusunkan kasutnya, digosokkan bajunya. Tapi bagaimana kita layan isteri kita itu? Tidak ada bahagia. Sebagaimana kita boleh bahagia di akhirat, kita tidak ada menunaikan tanggungjawab kita di dunia. Kita tidak mewah di dunia dan kita terus tidak mewah di akhirat. Bagaimana kita kalau tidak solat bersama-sama, tidak makan bersama-sama, bahagia dunia itu sudah tiada. Kalau kita lakukan itu semua, kita tadarus sama, kita buat sama-sama, insya-Allah kita bahagia sama-sama di akhirat. Jadilah isteri kita tadi yang mungkin kita tengok kerepot, menjadi dara yang cantik di akhirat. So kita tertinggallah dengan tidaklah menjadi ashabus shimal. Kita sambung lagi. Fi samumin wa hamim. Sebenarnya saya cuba balikkan pada syurga itu. Ngeri sebenarnya. Cerita neraka ini ngeri. Kita kena tinggalkan. Wa zillim min wa zillim min yahmum. Dan serta ruangan dari asap hitam. Zil itu macam naungan. Daripada apa? Daripada asap hitam. Kan bunda dah sebut lawan daripada Ashabul Yamin tadi. Ashabul Yamin dapat awan yang melindungi tapi tetap terbentang. Tetapi kita bukan awan yang melindungi. Orang kita pula, penduduk Ashabul Shimal ini akan dilindungi oleh asap tebal. Asap tu menyesakkan dada. Asap itu menyakitkan. Bukan macam awan yang tutup kita jadi senang, jadi redup, jadi rasa tenang, bahagia. Asap ini menyakitkan. Mata pedih, hidung sakit, dah tak boleh bernafas. Bayangkanlah asap, tetapi bukan asap macam dunia ni. Asap tebal, bukan saja rebu yang di cerita-cerita yang kita hadapi. Itu dia asap yang boleh menyebabkan kita matilah kalau di dunia. Tapi di akhirat tak mati. Sebab kita akan dibalas lagi dan dibalas lagi dan akan diseksa lagi dan lagi dan lagi. Itu sebabnya kita tidak mau menjadi ashabus shimal.
sahabat para yang bersama saya pada hari ini, minta maaf saya tidak pin message kerana saya guna handphone. Jadi dah dua kali kita guna handphone sebab laptop saya ada sedikit masalah. Apa pun yang penting saya dapat jumpa sahabat semua. Lepas live nanti Bunda tengoklah mesej-mesej semua, dan saya Bunda ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terus. Macam mana pun saya nampak ada Hafizah Muhammad, tahulah tak nampak jadi terima kasihlah semua yang duduk ini. Jangan lupa share, dan saya nampak banyak like itu, alhamdulillah. Mungkin ada kesempatan hari ini, saya pun tidak pasti. Kadang-kadang hari kerja kalau dia nak ramai juga masuk, ramai juga. Kadang-kadang tidak tentu. Kadang hari cuti pun masing-masing mungkin ada urusan dan sebagainya. Jadi kita ikutlah saya punya live ni. Ada saja di Facebook, boleh tengok. Dan saya letakkan di hashtag tadabbur. Kalau ikut surah tadabbur surah Al-Waqi'ah, Bunda Siti, hujung dia ada nombor. Jadi mana yang tertinggal tu cari hashtag tadabbur surah Waqi'ah Bunda Siti 6 contohnya untuk hari ini, untuk yang seri 6. Dan satu lagi, sekarang dalam proses dah hampir semua siap. Ada seorang yang sentiasa bersama kita dalam live ini, Saudara Nur Hisham daripada Yadim. Tolong uploadkan dalam YouTube, sebab saya dah upload dalam 20 ke berapa belas dah. Lepas tu rasa-rasa macam tak sempat nak duduk. Saya minta tolong dengan dia supaya, dan dia willing nak tolong Bunda. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nur Hisham. So yang lain bolehlah cari dalam channel YouTube saya nanti. Cari je Siti Ruqayyah, YouTube dia akan jumpa banyak siri daripada siri surah Al-Kahfi. Rasa saya dah siap. Surah Taha sebahagiannya, surah Mulk juga sebahagian, dan insya-Allah akan siaplah. Jadi siapa yang ketinggalan boleh tengok di situlah nanti dan boleh subscribe. Senang kalau nak tengok bila-bila rasa nak tengok, kita boleh tengok sebab kadang-kadang hari benda ni susah nak buat malam. Lebih suka buat pagi begini, saya tahu hari kerja. Dan tak lama lagi sekolah buka. Para guru yang ada di sini memang tak dapat tengok lah. Jadi boleh buka lah malam ke bila-bila. Ada saja saya tinggalkan dalam mood saya tu. Dan benda juga macam benda sebutkan tadi ada dalam YouTube. Jadi boleh tengok lah Dan boleh search ikut surah. Nama dan surah. InsyaAllah akan keluar yang itu. Okey, kita sambung lagi. Tadi di awan yang gelap, bukan awan, asap yang berkepul gelap pekat itu menyeksa kita, itulah tempat duduk ashabus shimal. La baridin wala karim. Tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Maksudnya asap itu membawa bahang. Tidak sejuk itu maksudnya sebab ashabul yamin akan dapat tempat yang sejuk, nyaman, macam aircon lah. Bukanlah hebat lagi daripada aircon kita di dunia. Dia wangi, indah. Di tempat orang yang ashabul shimal ini, la barid wala karim. Tidak sejuk maksudnya panaslah, membahang. Dan tidak pula memberi kesenangan, rasa tak selesa. Memang tidak bahagialah. Kita membayanglah ada asap mengganggu kita. Meskipun asap tu sikit pun kita tak tahan, apatah lagi kalau asap neraka yang teruk. Ini yang kita nak ceritakan. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Dia kata sesungguhnya mereka sebelum ini dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan. Sesungguhnya mereka sebelum ini dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan. Siapa dia ashabus shimal? Mereka yang innahum kanu. Kita ada Anita Hassan. Okey, assalamualaikum Anita.
Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum ini adalah hidup dalam kemewahan dunia dan tidak menginsafi hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Bonda sebut di awal tadi. Bermewah-mewah dengan kehidupan dunia. Tidak ingat tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar sahaja, yang penting dia mewah. Macam-macam manusia, ya. Dia minum arak kalau dia nak mewah di dunia. Ada yang berzina, ada yang bergembira dengan yang bukan mahram, bukan isterinya. Ada yang menggunakan harta yang bukan sepatutnya. Rasuah lah, ambil harta orang lain lah. Rasuah macam-macam sehingga kita dengar. Macam-macam cerita, saya pun tak tahu itu benar atau tidak. Tetapi yang pentingnya adanya rasuah. Rasuah itu adalah haram. Mewah bagaimanapun hidupnya di dunia, maka mereka akan duduklah ashabus shimal. Mereka bermewah-mewah, tidak ingat hukum Tuhan. Tidak ingat bahawa rasuah itu yang dia makan, yang dia guna itu adalah rasuah. Maka itulah yang dibalas oleh Allah dan meletakkan mereka sebagai ashabus shimal. Sedikit ke banyak ke rasuah itu tetap haram. Dan kena ingat, kalaulah dia dapat banyak, katakanlah 500,000. 500,000 itu diberi makan kepada anak-anaknya. Diberi makan kepada isterinya. Maka dia menjadi haram. Dia beli kereta, maka dia gunakan kereta, itu haram. Dia duduk di rumah yang dibeli, maka rumah itu haram. Jadi berturut-turutan, berlarut-larutanlah perkara haram. Sebab itu, kita tidak boleh menggunakan harta yang tidak halal. Bonda sebutkan tadi, bukan saja-saja Allah mengharamkan rasuah itu, tetapi ini adalah untuk kebaikan manusia. Tahukah kita sebenarnya rasuah itu kita mengambil hak orang lain? Kita mengambil harta orang lain. Kita menyebabkan orang lain menderita. Kita menyebabkan orang lain tidak mampu untuk hidup. Cuba celikkan mata. Lihat, insafi. Kerana kekayaan yang kita ada, orang lain tidak makan. Orang lain tidak cukup untuk membawa anaknya belajar. Orang lain tidak dapat menyempurnakan hidupnya. Bahagiakah kita dalam keadaan begitu? Sebenarnya di dunia pun, kita tak senang mana. Hanya nampak sahaja mewah. Sebab itu kita kalau tengok orang mewah, janganlah kita rasa sangat, senangnya dia hidup. Kita tidak tahu bahagiakah dia ataupun tidak. Mewahkah dia ataupun tidak. Yang tahu ialah dirinya sahaja. Mungkin orang yang kita tengok kais pagi, makan pagi, kais petang, minum petang itu lebih bahagia daripada orang yang nampak mewah tadi. Dan dahsyatnya, orang yang nampak mewah itu sudahlah tidak bahagia. Tidak lagi tidak bahagia di akhirat, yang akan kekal abadi. Mungkin orang yang kais pagi, makan pagi itu bahagia bersama, cinta menyintai antara suami, anak berkasih sayang. Dapat pula di akhirat nanti dengan makanan yang indah, tempat yang indah, kekal abadi. Mewah ke tidak mewah? Itulah yang dikatakan mewah dunia, mewah akhirat. Tidak perlulah kita mencari yang haram-haram. Kita berusaha untuk lebih baik di dunia, tetapi dengan usaha yang halal, usaha yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat amal. Dengan niat amal, sekiranya Allah rezekikan kita lebih, kita sedekah, kita infak, kita gunakan kepada perkara yang baik. Saya ingin sebutkan, kadang-kadang lah, terutama kita lah yang duduk bandar ni, adalah budak warisan daripada kampung, adalah harta 1,200 kita terima. Agak-agak kita nak terima tu, kita ambil, kita peluk sendiri, guna sendiri, mewah sendiri. Itu warisan kita. Mak bapak kita dulu usaha. Sedekahlah.
Banyakkah sedekah daripada duit itu? Melainkan kalau betul-betul kita dah tidak ada apa yang kita nak gunakan, itu juga merupakan perkara yang baik. Kalau bagi anak-anak kita nak belajar dan sebagainya. Tapi kalau itu dah ada semua, ambil sedikit. Sedekahkan. Keluarkan. Jangan biarkan. Saya ingatkanlah kepada semua yang mewarisi harta daripada ibu bapa. Tolonglah. Sedekahkanlah sebahagiannya. Kerana ibu bapa kita bukan senang untuk mengumpul harta itu. Kerana ibu bapa kita bukan senang menjaga harta itu. Ada baik kita bersedekah dan kita doakan ibu bapa kita sana dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah dan masuk syurga, dan kita akan berjumpa dengan mereka. Ya, itu saya nak sebutlah. Kadang-kadang kita dapat sikit je pun. Sebab yalah kita dah katalah mak bapak kita ada 10 ekar. Kita daripada 10 dapat seorang seekar. Banyak manalah kita dapat. Mungkin setahun 2-3 bulan baru dapat 1,000. Tak apa. Sedekah 100. Ambillah 900 untuk anak-anak dan sebagainya. So inilah yang sepatutnya kita ingat. Kita tidak mahu bermewah-mewah sangat di dunia. Kerana akhirnya yang kita rasa mewah di dunia ini palsu sahaja. Kita rasa mewah itu sebentar sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, duit 500,000 itu mudah saja habis kalau di dunia ini. Sekejap saja habis, ada saja. Tetapi kalau kita ambil sebahagiannya, kita bantu orang lain, maka dengan sendirinya yang kita bantu itulah yang memewahkan kita di akhirat nanti. Yang memewahkan hidup kita, menemukan kita dengan pasangan kita dengan baik, memewahkan kita memakan buah-buahan yang tidak bermusim, maksudnya sentiasa ada, menjauhkan kita daripada keadaan awan asap pekat, menjauhkan kita daripada angin api yang panas, menjauhkan kita daripada air yang menggelegak. So itulah yang kita nak, mewah dunia, mewah akhirat. Jangan terseksa di dunia, terseksa juga di akhirat. Menderita dunia, menderita juga akhirat. Na'udzubillah wal-i'azibillah wal-i'azibillah. Jangan sekali-kali kita usaha dan usaha. Jangan kita rasa Allah. Ini cerita warga emas lah. Sebab benda ni warga emas, sesuai lah kot cerita warga emas, duk cerita orang muda kan. Kita warga emas ni, pada warga emas yang ada sama dengan muda ni, inilah peluang kita. Allah rezekikan kita umur, Allah rezekikan kita kemampuan. Buatlah apa yang sepatutnya memberikan kita kebahagiaan di akhirat. Allah beri kita peluang untuk mohon ampun, istighfar banyak-banyak, bertaubat dan bertaubat. Allah beri peluang kita beribadat dan beribadat. Malah kalau kita mampu untuk mencari harta lagi, carilah dengan niat untuk infak, untuk membuat kebaikan dan kebaikan yang tidak berhenti. Memang, sebab bunda rasa bukan kita sekuat masa kita muda. Bunda buat live ni pun, lepas ni sakit belakang. Sekarang pun kaki sekejap duduk bersila. Kalau anda tahu, anda tak nampak, sekejap lagi duduk bersila, sekejap lagi memang dah letak kerusi kat depan, kaki boleh lonjor dan sebagainya. Itu usaha. Sebab kita dalam keadaan yang tidak sehebat orang muda. So kita buatlah perkara yang kita sesuai untuk kita. Kan? Dan benda rasa, inilah peluang yang Allah beri. Saya masih boleh duduk lagi. Kalau satu masa kena baring, agaknya baringlah juga bercakap itu tidak salah, semuanya kita boleh laksanakan. Kadang-kadang kita tak boleh menulis sambil duduk. Sekarang ada kemudahan Allah bagi, menaik di handphone dan sebagainya. Maka kita akan dapat melakukan perkara yang baik. Moga kita diberkati oleh Allah. Saya nak ceritakan masa tinggal sikit. Innahum kanu qabla zalika mutrafi. Mereka sebelum ini bermewah-mewah dan tidak mengingati hukum Tuhan. Sebab itulah bunda selalu sebut, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa, setiap ketika, bahawa kita mohon pada Allah untuk sentiasa mengingatkan kita, sentiasa menyedarkan kita bahawa kita
kita mesti patuh perintah Allah. Kerana rahmat Allah itu kita tahu perkara itu haram dan kita tak buat. Rahmat Allah lah yang mengingatkan kita. Sebab tu kita kena minta. Minta, ya Allah. Kita tak ada upaya untuk mengingat sendiri. Ya Allah, ingatkanlah saya, ya Allah. Ingatkanlah saya supaya tidak membuat dosa, ya Allah. Ingat. Dan doa-doa jangan berhenti. Dalam hati ke, bercakap ke. Kadang-kadang kita tengah masak, kita ingat je. Ya Allah, janganlah aku buat perkara yang tak betul. Ya Allah, janganlah saya ingat perkara yang tidak baik. Ingat Allah. Sebab dia perkara ni, apa sahaja, kalau kita ingat sentiasa, dia akan datang sentiasa. Dia macam, saya nak buat contoh Facebook macam tu. Kalau Facebook ni, lalu kawan kita kita tak like, kita tak komen, tak apa. 3 kali macam tu Facebook tidak akan lalukan lagi wall kita di wall dia. Dia tak nampak lagi. Saya selalu ada kawan tanya, bukan selalu adalah kawan tanya, kenapa saya tak nampak pun Prof Siti dalam saya punya Facebook? Takkan saya nak kata awak tak pernah like saya. Lama-lama dia kena tahu bahawa dia sebenarnya dia tak pernah like dan dia tak pernah pun komen. Lalu Facebook pun kata, oh dia tak mau kawan orang ni. Lama-lama Facebook itu akan unfriend daripada kita. Sebab itu jangan rasa kalau tiba-tiba unfriend, bukan, kadang-kadang bukan tuannya yang unfriend kita. Tetapi Facebook itu automatik dia akan buat kalau kita tak layan. Begitulah. Itu saya nak buat contoh. Itu manusia yang buat. Sekarang ini semua perkara kalau kita tidak sentiasakan, dia akan jauh daripada kita. Kita tidak biasakan menyebut la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah. Dia jauh daripada kita. Kita lupa nak sebut subhanallah. Kita lupa nak sebut masya Allah, tabarakallah, lupa. Saya dulu ada jiran di rumah saya lama. Dan meninggal lah. Allah yarhamullah, Allah memberkati dia. Pagi-pagi memang dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW. Kita pun masa tu pun masa macam umur 40-an, akhir 30-an terasa. Kenapalah macam ada benda yang dia takut makcik ni Lama-lama kita faham bahawa sebenarnya dia sentiasa mau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa mengingatkan kita. Bukan dia saja yang dapat, kita yang dengar pun dapat. Jadi janganlah. Kadang-kadang orang kita ni merisaukan juga. Kalau kita naik kereta, kita baca-baca banyak Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah baca-baca, takut saya. Kenapa takut? Itu doa. Patutnya kita rasa senangnya saya bawa kereta. Dalam kereta ni ada orang sentiasa mengucap. Ada orang sentiasa beristighfar. Ada orang sentiasa baca Bismillah. Jangan takut. Itu adalah doa untuk kebaikan. Jadi kita nampaknya hari ni Bunda banyak sangat bercerita. Tetapi mudah-mudahan menjadi ingatan kita semua. Bunda nak habiskanlah. Kita akan sambung hari ni hari Selasa hari Khamis kita akan sambung wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Masih lagi cerita tentang Ashabus Shimal. Tapi kerana Ashabus Shimal ini memang untuk kita menjadi untuk kita menjadi rasa ngeri, takut dan sentiasa ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang, menjauhkan diri daripada perkara yang menyebabkan termasuk dalam Ashabus Shimal. Na'udzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada isi neraka, ya Allah, jauhilah kami daripada Ashabus Shimal, ya Allah, jadikanlah kami Ashabul Yamin, Ashabul Maimanah, jauhkan kami daripada Ashabus Shimal, Ashabul Mash'amah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kita sama baca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan lagi
berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kemewahan di dunia, kebahagiaan di akhirat, kemewahan di akhirat. Jauhilah kami daripada azab api neraka, ya Allah, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, ya Allah, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.